Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Imam Ustaz Nazim, Timbalan Mufti pun ada kat sini, Ustaz Tajul, Ustaz Syed Abu Bakar, hadirin hadirat, mukminin dan mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama dan kita telah pun selesai 8 rakaat daripada salat tarawih, yang mana tak lama lagi kita nak menuju ke 10 malam yang terakhir, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Yang bermaksud, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Apakah kamu tahu apakah itu malam Al-Qadar? Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Allah Azza wa Jal menyatakan di dalam Al-Quran ini, di dalam surah Al-Qadar ini, Al-Quran itu diturunkan pada malam Al-Qadar. Oleh kerana Al-Quran itu merupakan mukjizat yang terbesar, maka Allah memilih untuk diturunkan Quran padanya. Dan malam itu sendiri menjadi mulia. Allah Ta'ala muliakan pada malam penurunan Al-Quran itu kepada umat keseluruhannya. Jadi kita nak masuk 10 yang terakhir. Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis, Man qama laylatal qadr imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sesiapa yang menghidupkan malam Al-Qadar kerana keimanan dia kepada Allah dan kerana mengharapkan pahala daripada Allah, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, malam Al-Qadar dipanggil dengan Al-Qadar kerana ada 3 faktor yang utama. Yang pertama, sebahagian ulama mengatakan dinamakan malam itu dengan malam Al-Qadar kerana penurunan takdir untuk setahun berlaku pada malam itu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itulah diputuskan bagi setiap sesuatu. Allah Azza wa Jal telah mentakdirkan alam ini berjalan sejak azali. Pengetahuan Allah Ta'ala itu azali. Tetapi pada malam Al-Qadar itu diturunkan takdir untuk setahun kepada malaikat. Maka malam itu dipanggil sebagai malam Al-Qadar. Manakala sebahagian ulama yang lain, mereka mengatakan Al-Qadar itu dengan makna keagungan. Sebab itu siapa yang belajar bahasa Arab, dia tahu perkataan uqaddir, perkataan takdir, selain daripada maksud ketetapan, maksudnya juga adalah penghargaan, memuliakan. Kerana malam ini sememangnya malam yang mulia. Terdapat juga pandangan ulama yang lain mengatakan bahawasanya malam Al-Qadar itu dipanggil Al-Qadar kerana di antara makna Al-Qadar itu ialah sempit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Namun apabila Allah menguji seorang hamba, faqadara alaihi rizqahu, dengan Allah menyempitkan rezekinya, maka dia pun mengatakan Allah telah menghinakan saya. Ini disebut dalam Al-Quran.
Sebenarnya kekayaan ataupun kemiskinan adalah ujian. Tapi manusia bila kaya, bila Allah Ta'ala beri keluasan rezeki, dia rasa Tuhan muliakan dia. Bila dia disempitkan rezeki, dia kata Tuhan hina dia. Sedangkan taklah. Itu hanya pandangan manusia, yang mana kedua-duanya juga adalah ujian. Baik. Kenapa malam Al-Qadar dipanggil sebagai malam yang sempit? Kerana dikatakan pada malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengarahkan malaikat untuk turun ke dunia. Malaikat turun beramai-ramai ke dunia sehingga dunia ini menjadi sempit. Oleh kerana itulah di antara tanda malam Al-Qadar ini yang sahih, di sana ada beberapa hadis menyebutkan tentang malam Al-Qadar, tanda malam Al-Qadar. Tetapi menurut Syekh Abdul Aziz At-Tarifi, kesemua riwayat-riwayat yang menceritakan tentang petanda malam Al-Qadar ini tidak sahih, kecuali hanya satu, iaitu yang terdapat dalam Sahih Muslim. Apa dia? Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Sahih Muslim, di antara tanda malam Al-Qadar itu ialah apabila esok pagi, esoknya matahari terbit, tidak kuat cahayanya, la syu'a laha, maksudnya tak begitu bersinar kuat, pucat. Sebagian ulama kata mungkin kerana malaikat naik ke langit, kerana pada malam tersebut malaikat turun. Itu di antara yang disebutkan oleh para ulama. Ada juga tanda yang lain disebutkan oleh hadis, oleh sahabat. Sahabat kata malam Al-Qadar ini, bila kami keluar, kami tengok bulan berbentuk seperti mangkuk. Tapi itu bukan tanda lah. Sebab malam Al-Qadar kan 10 malam terakhir, jadi bulan memang bulan sabit pun, jadi memang macam mangkuk pun, kan? Jadi tanda yang sahihnya tanda yang sahih ialah esok pagi. Jadi kalau orang kata esok pagi, maksudnya dah terlepas lah Ustaz, kan? Di antara hikmahnya supaya orang betul-betul mencarilah. Kalau tanda tu jelas pada malam itu, yang kaki ponting solat ni dah tentulah dandan dia pergi. Jadi Allah Ta'ala menjadikan tanda yang jelas itu pada esoknya, supaya orang yang berada pada malam itu bersungguh. Dan para ulama seperti Ibn Hajar menukilkan pandangan. Dia kata, sesiapa yang bertemu dengan malam Al-Qadar, katalah dia bertemu dengan malam Al-Qadar, disunatkan ataupun digalakkan untuk dia ni tak bagi tahu pada sesiapa. Sebab apa? Tak nak bagi orang lain putus asa, biar orang lain terus tak tahu. Okey. Ada tak petanda lain yang tak disebut dalam hadis? Mungkin Allah Ta'ala bagi. Sebab dulu kita dengar cerita kan, ada orang nampak macam ni, ada orang nampak pokok sujud lah, ada orang nampak batu sujud lah, kan? Kita kata tak mustahil benda tu Allah Ta'ala lakukan ataupun berikan kepada orang-orang yang tertentu. Tak mustahil. Cuma bila nampak tanda tu, jangan hanya sekadar cerita lah, pergilah ibadat. Sebab kadang-kadang ada juga kita tengok orang dia kata, Ustaz saya jumpa malam Al-Qadar Ustaz semalam. Kita kata macam mana boleh jumpa? Saya buka-buka pintu bilik air, saya nampak air kolah beku. Lepas tu buat apa? Saya mandi je Ustaz, lepas tu saya tidur. Maka rugilah. Sesiapa yang berjumpa dengan malam Al-Qadar ini, jangan lupa untuk beribadah. Sebab Nabi sebut dalam hadis tadi, Nabi kata, man qama lailatul qadar, sesiapa yang menghidupkan malam Al-Qadar. Menghidupkan malam, sama ada kita melakukan salat, qiyamul lail, tahajud. Yang kita lakukan tadi tu qiyamul lail. Cuma tahajud ni sebahagian ulama mensyaratkan tidur dulu. Jadi kalau kita sempat tidur dulu, kita bangkit, kita salat. Tapi kalau tak sempat, bangkit makan dah terus azan dah, sahur dah terus azan, dan ini pun sudah memadai untuk mengatakan kita telah menghidupkan malam Ramadan.
Kerana dalam hadis yang lain Nabi sebut, man qama ramadana, sesiapa yang menghidupkan malam Ramadan, maka qiyamul lail, salat tarawih termasuk dalam qiyamul lail. Kerana kita menghidupkan malam Al-Qadar. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ada di kalangan orang-orang yang tidak mampu salat. Mungkin dia uzur syar'i, dia tak boleh salat. Kan? Maka tak bermakna dia tak perlu buat apa-apa. Boleh dia berdoa. Bahkan Al-Imam As-Sawri, Sufyan As-Sawri, seperti mana yang dinukilkan oleh Ibn Rajab dalam kitab dia Lataiful Ma'arif, dia mengatakan doa pada malam Al-Qadar ahabbu ilayya minas salah. Doa pada malam Al-Qadar itu lebih aku suka berbanding salat. Maksudnya apa ni? Bukan maksudnya tak payah salat malam Al-Qadar. Maksudnya aku lebih suka berdoa daripada salat yang tidak ada doa padanya. Jadi kalau satu orang tu dia salat, lepas tu dia berdoa dalam salat, itu lebih baiklah. Tapi kalau orang yang tak mampu salat, jangan lupa untuk berdoa. Apa doa yang diajar oleh Nabi SAW yang boleh dibaca pada malam Al-Qadar, pada 10 malam yang terakhir kalau kita tak tahu? Maka Nabi SAW pernah menyebutkan kepada Aisyah. Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayyu laylah laylatul qadar fama aqulu fiha? Qala quli Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Rasulullah, kalau aku tahu malam itu adalah malam Al-Qadar, apa aku nak sebut padanya? Maka Nabi SAW kata, kamu sebutlah wahai Aisyah, Allahumma, ya Allah, innaka afu, sesungguhnya engkau ini maha pengampun, maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau sukakan kepada kemaafan. Fa'fu anni, maafkanlah aku. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang orang duk mencari tanda, kadang-kadang orang duk cerita pasal kelebihan-kelebihan pahala yang berganda-ganda. Tapi kita jangan lupa, kita duk cari pahala yang berganda, kita duk cari malam Al-Qadar untuk beribadat. Yang paling utama sekali ialah kita nak dapatkan pengampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Itulah yang paling utama sekali. Pahala kita dapat alhamdulillah, tapi kita nakkan pengampunan juga daripada Allah. Maka sebab itu Nabi ajar kepada Aisyah doa. Maka siapa yang berdoa pada malam itu betul-betul dapat pada malam Al-Qadar, kata Sufyan As-Sawri, itu lebih baik daripada salat yang tidak ada doa padanya. Jadi kata Al-Imam Ad-Dhahhak, seorang ulama juga, dia kata pada malam tersebut setiap orang yang beribadat akan dapat habuannya. Ini bermakna sama ada kita tahu ataupun tidak malam Al-Qadar itu berlaku ataupun tidak pada malam tersebut, kita konsisten beramal, maka kita dikira dapat malam Al-Qadar. Ya? Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kita rebutlah 10 malam yang terakhir yang kita akan tempuhi nanti secara konsisten. Sesiapa yang menghidupkan malam dengan tarawih setiap malam di bulan Ramadan, insya-Allah dia akan dapat Lailatul Qadar. Bahkan kalau kita semayang Isya secara berjemaah pada malam itu dan semayang subuh secara berjemaah pada esok pagi, juga kita akan dikira mendapat habuan malam Al-Qadar tersebut. Jadi tuan-tuan, jangan tinggalkan. Siapa yang boleh solat, solat. Siapa yang boleh zikir, zikir. Siapa yang boleh baca Quran, baca Quran. Siapa yang boleh berdoa, berdoa. Kerana setiap daripada orang yang beribadat pada malam itu akan mendapat habuannya. Bahkan sebahagian ulama dalam mazhab Syafi'i menyatakan kalau siapa yang bersedekah pada malam itu pun mendapat habuannya. Jadi apa saja amal soleh dikira pada malam tersebut. Jadi tuan-tuan, ini merupakan peluang yang mana tahun depan kita tak tahu lagi kita masih hidup ataupun tidak. Maka peluang yang ada, kesempatan yang ada, saya menasihati diri saya dan juga kita semua agar kita sama-sama dapat melaksanakannya. Nabi kata taharruha fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Al-Qadar itu bersungguh-sungguh pada 10 malam yang terakhir. Tapi kalau tak dapat, iltamisu lailatul qadr fil witir min al-ashril awakhir min Ramadan.
Dalam riwayat Nabi menyebutkan kalau tak dapat 10 malam terakhir, kamu carilah pada malam yang ganjil daripada 10 malam yang terakhir. Kalau tak dapat juga, Nabi SAW kata, فَإِنْ ضَعُفَ أَحَدُكُمْ أَوْ عَجِزْ فَلَا يُغْلَبَنَّ عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاقِي. Kalau ada di kalangan kamu yang lemah, kalau ada di kalangan kamu yang tak mampu, maka kalau boleh jangan tewas pada 7 yang terakhir. Maksud kalau dah tak larat sangat, 7 yang terakhir tu jangan dilepaskan. Cuma ada isu sikit lah, sebab tahun ni punya Ramadan beza. Saudi punya puasa dengan kita punya puasa kan tak sama. Siapa yang betul? Kita betul ke Saudi betul? Kita pun tak tahu kan hakikat sebenar di sisi Allah. Tapi kita yakinlah kita punya betul, sebab tu kita puasa. Jadi sebab itulah sebahagian ulama mengatakan kita tak tahu malam ganjil tu yang mana satu. Sebab mungkin malam ganjil kat kita, malam genap kat Saudi, malam ganjil kat Saudi, malam genap kat kita. Jadi sebab itulah kita kena konsisten 10 yang terakhir tu. Jangan duk kira sangatlah. Duk tengok ini malam ganjil okey, malam esok genap tak payah. Kan? Duk kira sangat dengan Tuhan. Kan? Tak payah. Kerana permulaan Ramadan itu pun tak sama. Jadi sebab itu kita konsisten pada 10 malam terakhir, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala berkati kita semua. Saya berhenti di sini dulu. Terima kasih banyak. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.